bersama Roger Lapan FM yang seterusnya bersama dengan penolong kanan penguasa bomba iaitu Tuan Azlan bin Talin, Ketua Unit Pasukan Hazmat JBPM Wilayah Persekutuan Labuan, dan pagi ini kita akan membicarakan berkenaan dengan bomba sanitasi sekolah. Jadi bersama dengan Tuan Azlan Talin yang dah pun bersama kita di talian ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ni Tuan, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Kita Alhamdulillah. sihat, Alhamdulillah sihat Tuan, walaupun hujan turun, rasa sejuk pagi ni Tuan. Ya. Tapi orang kata usaha dan juga semangat dan juga tugasan yang diamanahkan kita teruskan bersama Tuan. Baik, jadi pagi ni Tuan kita bersama dalam Roger Lapan FM dan ada tajuk yang kita bincangkan bersama iaitu bomba sanitasi sekolah. Jadi sebagai permulaannya Tuan, sekolah akan dibuka bermula pada 20 hari bulan ini dan pelajar yang akan menduduki peperiksaan awam sahaja yang akan hadir ke sekolah dalam tempoh PKP ini. Jadi oleh itu pastinya JBPM turut berperanan penting dalam melaksanakan sanitasi di sekolah-sekolah. Jadi boleh Tuan jelaskan. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Kembali Tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam Kepada warga Labuan dan juga terima kasih sekali lagi kepada Labuan FM kerana sudi bersama-sama saya untuk di dalam slot membicarakan berkaitan dengan sanitasi. Dan seperti yang dimaklumkan DJ tadi, kita akan membicarakan sanitasi kali ini adalah dipersasarkan di sekolah yang akan dibuka dalam tempoh masa 2-3 hari daripada sekarang. Dan untuk makluman DJ Azrin saya. Dan juga para pendengar Labuan FM, program sanitasi sekolah ini merupakan kesinambungan kepada program sanitasi awam yang kita telah jalankan bermula pada 30 Mac tahun 2020, iaitu tahun lepas lah. Dan ianya merupakan satu program khas yang telah dianjurkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah diamanahkan untuk mengkoordinasi dan seterusnya melaksanakan program sanitasi awam. Dan untuk makluman juga, program ini adalah merupakan khidmat khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di dalam membantu menghentikan penularan wabak COVID-19. Dan untuk Labuan, amnya kita sebagai jabatan yang akan melakukan sanitasi demi melindungi masyarakat di Labuan inilah. Dan untuk makluman para pendengar dan warga Labuan, Jabatan Bomba ini sebenarnya tidak bergerak bersendirian. Kita mendapat bantuan daripada pihak Perbadanan Labuan sendiri, dan juga kita punya agensi peneraju iaitu Kementerian Kesihatan. Dan kesinambungan daripada itu, Jawatan Kuasa Bencana Daerah JPBD bagi sesi 2021 telah merangka satu program untuk bekerjasama sekali lagi dengan Jabatan Pendidikan Labuan bagi menjalankan satu program khas berkaitan dengan sanitasi sempena pembukaan penggal persekolahan bagi sesi 2021. Dan apa yang difahamkan, sekolah akan bermula untuk beroperasi seperti biasa, terutamanya bagi sekolah-sekolah yang akan sekolah yang terdapat pelajar yang menduduki peperiksaan penting SPM, SPMB dan STPM saya difahamkan. Dan untuk makluman DJ dan juga para pendengar Labuan FM, di Labuan saja kita terdapat 8 buah sekolah yang akan memulakan sesi persekolahan seperti mana yang dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia lah. Dan hari ini kita masih lagi giat menjalankan sanitasi bermula di Sekolah Menengah Vokasional Labuan, Sekolah Menengah Vokasional, dan seterusnya ke Sekolah Menengah Lajau, Sekolah dan Sekolah Menengah Sains Labuan. DJ? Ya saya. Baik, Tuan, hampir saya terlupa sebelum saya bertanyakan soalan yang pertama tadi Tuan, yang mana difahamkan terdapat berlakunya tanah runtuh yang mana berlaku di Tanjung Kubung Tuan ya? Oh ya. Ya, jadi kita ingin mengetahui juga situasi terkini berkenaan dengan perkara ini Tuan. Mungkin boleh Tuan jelaskan sedikit. Okey, boleh. Untuk info berkenaan dengan tanah runtuh, ini merupakan satu info yang baru diterima lah malam lebih kurang jam 6 petang.
kita menerima laporan daripada orang awam berkenaan dengan kes tanah runtuh di Kampung Tanjung Kubung, yang mana ianya melibatkan, setelah kita buat pemantauan, didapati ianya melibatkan pergerakan tanah di kawasan perumahan lah, yang disebabkan yang hujan lebat sejak beberapa hari yang lalu, DJ. Dan difahamkan juga terdapat 2 buah rumah kediaman bagi 2 buah keluarga yang terjejas akibat daripada gelonsoran tanah ini. Dan kita telah menyarankan, pihak Jabatan Bomba telah menyarankan kepada pihak berkuasa dan Jabatan Kebajikan untuk kita memindahkan mangsa-mangsa yang terlibat ini ke pusat pemindahan sementara. Dan mangsa ini kita dimaklumkan bahawa telah dipindahkan serta-merta di Dewan Balai Bomba dan Penyelamat Kampung Layangan dan sedang menunggu tindakan selanjutnya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk proses bantuan lah, DJ. Iya. Jadi terima kasih Larry atas kerjasama semua berkenaan dengan perkara ini tuan ya. Dan baik tuan, kita kembali kepada topik kita, bomba sanitasi sekolah. Jika awalnya tadi kita dah pun sama-sama mengetahui lah ya berkenaan dengan sanitasi daripada bomba untuk sekolah di wilayah Pesisir Labuan. Jadi kita tahu juga adakah kerja-kerja sanitasi ini di sekolah dalam program ini untuk one off ataupun akan ada lagi, contohnya seminggu sekali ke ataupun hanya pihak sekolah sendiri sahaja akan melaksanakannya tuan? Macam mana, silakan. Okey, terima kasih DJ Azrin dan juga para pendengar Labuan FM. Untuk makluman sanitasi, program sanitasi kali ini pihak kami akan membuat sanitasi secara one off. Walau bagaimanapun pihak kami telah menambah satu slot khas sebelum melaksanakan sanitasi, iaitu berkenaan dengan penerangan yang lengkap berhubung dengan tata cara pelaksanaan, penggunaan wahan disinfeksi dan juga peralatan-peralatan yang boleh digunakan. Dan hal ini dilakukan dengan harapan selepas ini pihak sekolah dapat maklumat yang tepat berkenaan dengan keperluan sanitasi dan seterusnya berkeupayaan untuk menjalankan sanitasi kendiri. Dan kita juga berharap agar pihak sekolah dapat meneruskan kerja-kerja sanitasi ini dengan lebih kerap sebagai yang disarankan, seperti mana yang disarankan, iaitu 2 kali sehari lah semasa sesi persekolahan. Dan walau bagaimanapun pihak kami akan sentiasa terbuka untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan sanitasi. Kiranya pihak sekolah masih ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut, DJ. Ya, saya. Baik, itu dia untuk kerja-kerja sanitasi di sekolah yang bakal dilakukan ya. Baik tuan, kita juga ingin nak tahu ni, apakah cara sanitasi yang efisien ni dan juga di manakah yang perlu kerap disanitasi ni tuan? Okey, terima kasih DJ. Untuk makluman para pendengar Labuan FM, terdapat beberapa teknik ataupun cara sanitasi ini dijalankan. Yang pertama ialah dengan kaedah semburan. Itu kita menyembur bahan disinfeksi itu sendiri menggunakan alat penyembur, sama ada yang jenis sandang ataupun alat penyembur tangan, hand sprayer. Dan untuk makluman para pendengar juga, alat-alat ini sebenarnya mudah didapati di pasaran. Dan kita biasa terdapat juga di rumah-rumah persendirian yang sering kita gunakan untuk tujuan pembersihan. Dan kaedah kedua ialah dengan cara mengelap permukaan menggunakan kain bersih yang telah dibasahkan dengan cecair disinfeksi, dan ini termasuklah menggunakan mop pembersih lantai bagi tujuan kita membersihkan kesan-kesan kotoran di lantai. Tapi yang penting itu adalah dia punya bahan yang digunakan sendiri. Iya, jadi itu dia sedikit perkongsian daripada tuan, cara-cara kita nak buat sanitasi yang efisien dan juga tempat-tempat yang perlu disanitasi dan juga bahan-bahan yang perlu ya tuan ya. Baik, kita nak tahu juga tuan, bagaimana dengan permis-permis yang lain? Adakah JBPM masih melaksanakan kerja-kerja sanitasi ini, dan mungkin ada statistik yang boleh dikongsikan tuan berkenaan dengan perkara ini? Silakan. Okey, terima kasih DJ. Kembali. Sebelum tu saya ingin
ajukan satu penerangan berkenaan dengan lokasi tadi, dan merupakan yang lokasi, persoalan dengan lokasi untuk disanitasi, yang perlu disanitasi ini agak orang kata selalu menjadi persoalan juga kepada masyarakat. Di mana tempat yang perlu disanitasi, perlukah di rumah, perlukah di tempat kerja, dan bila masanya, dan berkenaan dengan lokasi ataupun keperluan sanitasi ini dijalankan, kita perlulah merujuk kepada SOP pelaksanaan sanitasi itu sendiri. Dan ada yang menggariskan bahawa kawasan perlunya sanitasi adalah seperti berikut. Yang pertama adalah epicenter, iaitu lokaliti case, iaitu titik ditafsirkan sebagai titik pusat penularan positif COVID. Yang mana kita boleh lebih mudah untuk faham adalah bangunan ataupun premis yang terdapat kes positif COVID-19. Yang ini kita memang perlu sanitasi untuk kita menghalang daripada virus daripada terus tersebar di kawasan tersebut. Dan yang kedua adalah parameter epicenter yang melibatkan kawasan sekitar di luar lokasi epicenter. Dan yang mudah ditafsirkan, yang mudah untuk kita faham adalah di kawasan awam. Dan kita kena faham bahawa SOP ini merupakan SOP pada awal gelombang pandemik COVID-19 melanda negara. Dan kita kini telah lebih yakin untuk meningkatkan keperluan sanitasi disebabkan COVID-19 ini diakui telah berada atau mungkin berada di kalangan masyarakat kita. Dan sebagai langkah pencegahan adalah lebih baik untuk kita terus mengamalkan sanitasi di premis, tumpuan ramai, sama ada terdapat kes positif ataupun tiada, dengan harapan ianya dapat mengurangkan kadar kebolehjangkitan di kalangan individu. Dan untuk sekolah sendiri pula, kawasan yang menjadi sasaran hendaklah dikenal pasti oleh pihak sekolah sendiri. Sebagai contoh, bilik guru, bilik kuliah, dewan makan, perpustakaan, dan pihak pentadbiran sekolah perlulah merangka satu strategi ataupun teknik pelaksanaan yang akan mereka lakukan sepanjang tempoh persekolahan nanti. Dan berkenaan dengan persoalan daripada DJ tadi, premis lain, adakah JBPM masih melaksanakan sanitasi? Dan untuk makluman DJ dan juga para pendengar Labuan FM, ketika ini jabatan masih lagi aktiflah menjalankan sanitasi di kawasan awam dan juga pejabat-pejabat kerajaan, terutama yang mempunyai perkhidmatan kaunter. Walau bagaimanapun, pihak kami sedia untuk berkongsi maklumat berkenaan dengan sanitasi kepada agensi swasta. Kerana setakat ini kita tidak dibenarkan untuk melaksanakan di premis-premis swasta. Dan untuk makluman info ataupun maklumat yang kita berikan ni kepada swasta ni kita akan beri secara percuma lah. Dan cuma perlu berhubung dengan pihak kami untuk membuat tebu janji. DJ? Ya, baik. Jadi terima kasih Tuan di atas segala penerangan dan juga penjelasan setiap persoalan yang kita berikan bersama pagi ini berkenaan dengan bomba sanitasi sekolah, yang mana difahamkan tadi ada 8 buah sekolah Tuan ya tadi ya? Betul. Ya, 8 buah sekolah, dan juga kita tadi dapat kongsikan seketika terkini berkenaan dengan tanah runtuh yang berlaku di Tanjung Kubong, dan begitu juga informasi-informasi berkenaan dengan kawasan-kawasan yang perlu kita sanitasi atau membersihkanlah ya secara amnya, dan juga cara-cara yang cukup baik dan juga efisien untuk kita membuat sanitasi baik di tempat kerja maupun juga di kediaman kita. Dan sebenarnya Tuan, kita dah pun sampai ke penghujung Roger Labuan FM kita pada pagi ini. Jadi sebelum berpisah Tuan, kita nak dengar bersama ya nasihat Tuan kepada warga Labuan untuk kita kerap melaksanakan sanitasi di tempat masing-masing untuk kita putuskan rantaian COVID-19 ni Tuan. Silakan. Okey, terima kasih DJ. Kembali Tuan. Di kesempatan ini saya ingin menzahirkan harapan kepada seluruh warga Labuan dan juga para pendengar siaran radio Labuan FM di mana juga berada lah. Dan untuk bersama-sama berganding tenaga dengan sedaya upaya memerangi wabak yang sedang melanda negara pada ketika ini. Dan diharap kita semua dapat membantu memutuskan rantaian wabak COVID-19 dengan mematuhi segala SOP dan usaha yang sedang giat dijalankan, antaranya ialah sanitasi kendiri. Itu sajalah daripada saya, DJ Zain. Sekian, terima kasih. Semoga
kita terus dilindungi oleh Allah SWT, insya-Allah. InsyaAllah. Tuan, tapi sebelum berpisah, saya ingin menyampaikan satu amanah ni. Ada orang berpesan kepada saya untuk menyampaikan salam kepada Tuan. DJ Syazwan berkirim salam untuk Tuan dan juga rakan-rakan bomba di sana. Katanya selamat pagi dan juga selamat menjalankan tugas. Begitu juga lah untuk kami dan juga seluruh warga Labuan. Terima kasih Tuan. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk tajuk yang akan datang. InsyaAllah untuk perkongsian kita Roger Labuan FM. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu dia Roger Labuan FM, bomba sanitasi sekolah bersama dengan penolong kanan penguasa bomba Encik Azlan bin Talin, Ketua Unit Pasukan Hazmat JBPM wilayah Persekutuan Labuan. 10.32 pagi.